Yang berhormati sekalian, kini tibalah agenda yang kita nanti-nantikan, iaitu ceramah dan perkongsian oleh Brother Carl Legmin. Sebelum itu, izinkan saya membacakan sedikit biodata beliau. Beliau merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa Masjid Jami Titi Papan di Georgetown, Penang. Beliau juga memegang jawatan sebagai bendahari di Jaringan Mu'alaf Malaysia, dan kini beliau sedang membina kerjayaannya sendiri. Beliau juga merupakan penerima anugerah Tokoh Mu'al Hijrah saudara kita pada tahun 2012. Tahniah diucapkan. Tanpa memanjangkan kalam, majlis dengan penuh takzim menjemput yang terhormati Brother Carl Legmin untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berbahagia, Presiden Fitra Malaysia Dr. Abdullah Sudin, yang berbahagia Haluan Kedah, pengurusi Haluan Kedah, Tuan Haji Abdul Qadir, yang berbahagia Haluan Fitra, pengurusi Haluan Fitra Kedah, Dr. Muhammad Nasir, YDP Ikra Kedah, Cikgu Yazi, pengurusi pilihan, pengutur pilihan, Cikgu Muhammad Hafiz, Muhammad Suami, penasihat Haluan Kedah, SOSO untuk Haluan Kedah, relawan Kedah, dan juga NGO-NGO untuk Kedah dan juga negeri lain. Tak lupa juga saudara-saudara baru, kawan-kawan saya yang berada di sini sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnianya kita, dengan izin Allah, kita dapat berjumpa pada hari ini. Seperti apa yang diberitahu daripada Tuan Presiden, iaitu di dalam Syahrul Maghfirah, Syahrul Maghfirah, iaitu bulan pengampunan. So alhamdulillah, kita cubalah sedaya upaya untuk dapat banyakkan zikir dan bertaubat kepada Allah, supaya dosa yang lepas yang kita pernah kami yang baru masuk Islam tu ialah kain putih kan, lepas sudah bertitik-titik banyaklah hitam tu kan, tompor-tompor makin besar. So ambil peluang ni, tak kira orang saudara baru ataupun saudara lama, kita bertaubat dan juga minta keampunan daripada Allah. Semoga dapat diizinkannya, insyaAllah. Amin. Saya sebagai Cina dari Penang, nama saya Carl Legmin. Sebelum Islam memang Carl Legmin. Selepas kembali kepada fitrah, bukan Haluan Fitrah, kembali kepada fitrah, nama saya bertukar kepada Carl Legmin. Daripada Carl Legmin kepada Carl Legmin. Ada beza. Carl jadi Carl. Bila dah masuk Islam ada makhraj, kan? Kena ikut bahasa Arab yang betul kan? Jadi Carl jadi Carl. Macam mana kita sebut SAW? So kan? So ramai yang orang kata ini Brother Carl kan? Saya kata bukan lembu. So bila kita cakap SAW, ada yang kata so, tapi alhamdulillah orang sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja kan, nak kenakan. So bila keluarkan S, masukkan KH, so akan jadi Carl. Maksud nama saya berbunyi Carl Legmin. Saya tak tukar nama. Sebab apa? Sebab nama saya dah Islam dah. Ramai di sana, di luar sana, orang Cina tak Islam dah nama dia. Sebab Carl tak ada maksud nama keluarga.
Lek bermaksud batu jade, biasanya warna coklat ataupun hijau. Ming adalah nur, cahaya. So lek ni bermaksud jade yang bersinar. Okey tak maksudnya? Alhamdulillah, maka saya simpan dia sebagai nama Islam saya selepas habis syahadah. Amin. So bila saya lahir, saya lahir di Hospital Adventist di Pulau Tikus, Penang, satu hospital Kristian. Lepas tu membesar di Air Hitam, Penang. Air Hitam, Penang. So di kampung itu hanya orang Cina je di situ. Di belakang lai-lai Air Hitam kan, hanya ada orang Cina je. So kami main lah gasing, kalitoi, orang panggil galah panjang lah. Ataupun lalalilah tampung. Kami ni malas ni nak sebut kan. Tadilah lagi tampung kan. Lalalilah tampung je. So budi kan, biasalah macam orang Melayu main. Cuma yang siapa-siapa di sini pernah tak masuk rumah orang Cina? Biasa tak masuk rumah orang Cina? So saya tumpang rumah pakcik saya. Kami tak ada rumah sendiri. Keluarga saya masih tumpang abang kepada mak saya. So masuk rumah Cina, lepas tu kita nampak satu kabinet besar kan, kat tengah-tengah. Atas tengah ada Buddha, belah kanan status lebih rendah sikit Kuan Yin, belah kiri Buddha, nenek moyang dah meninggal. Dekat bawah ada Toki Kong, Tuhan yang menjaga kawasan. So budak-budak waktu umur 9 tahun 10 tahun nakal lah. Tengok makcik tu bakar colok, bakar apa lagi, lilin semua tu kan, ataupun kertas untuk nak sembah-sembah tu. Saya pun bakar lah dekat tepi tu kan, main api. Ada peluang main lah. Sampai tu tunggu sampai mercun pada hari raya, main, tiba-tiba terbakar. Kabinet tu terbakar dengan tepat sekali sebab ada minyak kan. Jadi saya terlekas pergi kepada sepupu saya. Saya kata dia dengan layan TV lah, abang, tolong, anda terbakar lah di luar kan. Takut waktu budak-budak. Dia cepat-cepat pergi dalam bilik mandi, keluarkan satu baugi air. Dia terus melimpah, lenyap api tu, settle. Tapi saya tak settle lagi. Mak saya terus ikat saya di kerusi, atas kerusi, berdepan dengan kabinet Tuhan. Dan minta saya bertafakur, tengok saya berani tak ulangi lagi pada masa depan. Pada detik itu, makcik saya setiap hari waktu senja pergi bagi colok, minta sesuatu dengan Tuhan. Tiba-tiba bila dia sendiri muka dah penuh dengan asap, dia tak reti nak lompat turun daripada kabinet untuk larikan diri kan. So macam mana saya sebagai penganut kira kepercayaan Cina lah, nak percaya kepada Tuhan apabila saya ada masalah kan. Kami minta bagi elok skor dalam peperiksaan, keluar jangan ada accident kan, macam-macam. Nanti kalau beli 4 ekor kena nombor 1 kan, semua nak. Tapi bila tengok kuasa dia langsung tak ada. Pada saat tu tiba-tiba saya tadi la ilaha, tiada Tuhan yang disembah, jadi etis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, boleh bezakan free thinker dengan atheist tak? Boleh bezakan. Atheist ni dia tak percaya ada Tuhan. Free thinker dia rasa ada Tuhan tapi dia tak tahu sama mana satu betul. Dia tengah mencari-cari. So banyak Cina, India di luar sana lebih kepada free thinker. Jenis kalau Hindu yang tak ikut dia punya agama lah. So dia boleh sembang, ada ruang untuk sembang. Okay? Saya jadi atheist, saya tak percaya Tuhan. Orang Cina bila dia cerita tentang Tuhan, Tuhan dia tak sama macam konsep Kristian dengan Islam. Dia bukan konsep pencipta dengan ciptaan, tak ada. Dia hanya satu patung untuk dia sembah, untuk minta sesuatu dia. Ada kuasa-kuasa yang berlainan. Sedangkan Allah ada berapa kuasa? Ada berapa contoh? Sifat 99. Semua dah merangkumi dah Tuhan-Tuhan lain dalam Tuhan semua. Okay, so ini antara poin yang boleh dakwah nantilah. So bila saya jadi la ilaha atheist, saya ayah saya tak beli rumah, okay, dekat Guilin, Penang, dekat dengan Grugo lah, tempat USM. 5 minit je dari USM. Masa tu ada satu orang gaji lah dari Indonesia.
Okey. Dia selalu pukul 10 malam, dia akan berdiri tegak pakai baju putih, kain putih di balkoni. Di atas ada balkoni, dia selalu pukul 10 malam dia akan berdiri macam hantu duduk kat situ. Saya ada je benda nak kata dia. Saya kata, Kak, saya ni dahaga, tolong bagi setengah air. Kak, tertumpah air ni, tolong pergi lap. Dia berdiri je panggil dia. Sebab apa? Ayah saya tiap bulan bayar dia RM600 zaman tu untuk minta dia serve, bagi servis sepenuhnya kepada mereka, ayah mak saya. Tak ada satu saatnya yang perlu dibazirkan. Saya kacau dia sungguh. Sampai sehari ada satu kesilapan yang dibuat, saya rasa saya nak hukum dia. So bila nak bagi hukuman, saya masuk bilik dia, saya kunci bilik, saya tengok scan dalam almari dia. Jumpa satu naskah Al-Quran terjemahan Indonesia. So saya tengok setiap malam dia ada keluarkan, dia baca, lepas tu dia cium, dia letak balik. Mesti ni dia sayang ni. Bila saya nak bagi hukuman, saya tu belet sampai pertengahan Al-Quran itu, saya koyak muka surah itu. Tapi Cina ni dia pelik lah. Dia takut Tuhan, dia betul takut hantu. Jadi saya tak tahu apa jadi dengan muka surah itu. Takut nak buang dalam tong sampah, takut nanti hantu keluar. Nak bakar, takut hantu keluar. Lalas pergi ke tingkat atas balkoni, sampai atas pokok bulu merah. Dia tinggi kan, sampai ke tengah-tengah. Saya settle, memang rasa lega. Harap-harap dia tak perasan lah, sebab saya dah pilih tengah-tengah lah, kan? Takkan ada beda-beda cari muka surah yang tengah-tengah tu kan? Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, aksi saya koyak Quran itu apabila diupload dalam TikTok, Facebook dan YouTube, rasa-rasanya yang bernama Collect Me itu ada peluang tak berdiri di sini pada malam ini? Ada peluang tak? Mesti dalam 5 minit, 10 minit. Rumah ayah saya dah dikepung kan? Kalau viral mesti dikepung. Sekejap je dia punya social media tu. So, bila dikepung, saya bila keluar jumpa diorang kan, apa jadi? Mesti kena belasah habis lah, kan? Memang tak ada peluang masuk parang apa semua bawa. Kalau kata elok-elok boleh masuk penjara. Benda ni memang berlaku. Okey, di mana Alvin dan Vivian, YouTuber, kan dia ada jemput kata selamat berbuka puasa, Pak Putih. Ingat? Pernah viral dulu. So, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah aksi saya koyak Al-Quran yang mereka serve di depan skrin tentang Kinzia itu, adakah semua itu daripada masalah yang non-Muslim ni, ataupun masyarakat Islam ada tanggungjawab ke atas masyarakat non-Muslim juga? Adakah tidak? Patutnya ada kan? Sebab saya sebagai seorang Cina yang lahir di satu suasana kampung Cina, lepas tu masuk sekolah rendah Hanjiang dekat Hitam, masuk pula dekat sekolah menengah Chungni. Memang tak ada peluang nak jumpa dengan Melayu, tak tahu pun Islam. Sedangkan di depan sekolah menengah Chungni ada satu masjid kampung baru, tapi tak pernah ada band Cina pun. Tak pernah ada orang ajar budak-budak Cina untuk masuk dalam tu untuk cakap bahasa Islam. Tak ada. So saya bila langsung tak kenal Islam. Dan di sinilah kita nampak Nabi Muhammad SAW, dia bagi kita satu ayat, balighu anni walau ayah, iaitu sampaikanlah walaupun sepotong ayat. Dan kita di sini dah berapa ramai antara kita dah pernah sampaikan satu ayat kepada jiran-jiran yang belum Islam, rakan sekerja yang belum Islam, dan juga siapa-siapa di luar sana yang belum Islam. Okey, semua ini adalah dalam kita sebab sejak lahir lagi Allah dah bagi kita satu gelaran. Apa gelaran itu? Khalifah. Kita ni khalifah Allah. Okey, selepas Nabi Muhammad SAW, kita lah yang akan sambung legasi untuk berdakwah kepada mereka yang tak tahu tentang Islam. Kita tak harapkan semua mereka itu terima Islam, tetapi sekurang-kurangnya tiada lagi salah tanggapan terhadap Islam. Kita dah duduk dalam satu suasana sangat harmoni, berkawan bersama. Okey, so bila saya dah habiskan sekolah menengah, saya masuk Universiti Malaya. So dalam situ pada tahun 2000 ada sistem integrasi.
Okey, sistem integrasi itu dia minta setiap bangsa akan duduk dengan satu bangsa yang lain dalam college. Saya pun diatur untuk duduk bersama seorang Melayu dari Perlis. Nama samaran dia Ayam. Okey, so pukul 10 malam je member dia datang ke tingkap, tok. Ya, sudah minum. Dia pun keluar minum sampai 11 malam, 12 malam, 1 pagi dia balik, dia tidur. Keesokan harinya pukul 9 pagi, 10 pagi dia bangkit, dia sembahyang. Okey, so saya sebagai satu roommate, saya terkagum dengan dia sebab dia memang sembahyang 5 waktu sehari. Untuk orang Cina, dia nampak seorang Melayu ataupun orang Islam sembahyang 5 kali sehari, dia tabik spring. Ini memang yang ikut agama punya, boleh harap punya. Macam tu. So saya pun tak ada masa-masa tertentu lah subuh dia kan. So kami macam kawan biasa-biasa je, tak sembang banyak. Lepas tu saya dah pindah keluar, duduk bersama kawan juga Petaling Jaya. Baru best, makan benda yang tak halal. Di college tu berjaya, inilah, belajar lah makan nasi goreng Pattaya, silap Bandung, silap Limau, macam tu lah kan. Best lah, sedap juga. Tapi yang luar sana lagi best. Kami makan nasi ekonomi lah, kami kata nasi campur tu sebagai nasi ekonomi. 3 lauk, 1 daging, 2 kupang je. 2 kupang masa tu, tahun 2000. Jadi dah habis belajar sebagai seorang microbiologist dalam UM. Saya masuk ke fakulti pergigian, kerja sebagai penolong penyelidik, research assistant, RA. So di situ ada 5 orang Melayu, 2 orang Cina dan 1 orang India. Maka first time lah nak berdebat dengan kaum lain. Korang ni pasal apa tak boleh makan ginseng? Kan, kebab pendek kan sedap. Kenapa tak boleh minum arak? Lepas tu senior saya tegur saya, teknik, kalau you mau tahu ginseng penuh dengan cacing pita, kuman-kuman, makan banyak boleh jadi sakit. Kalau you minum arak nanti mabuk, accident, nanti mati. Saya kata, okey sini kalau apa you cakap tu betul. Sila bagikan bukti berapa kes orang Cina lepas makan ginseng sampai tua-tua mati ataupun masuk buat. Berapa kes? Berapa kes semalam yang mabuk dekat pub dan disco tu ada kena accident keluar dalam surat khabar hari ini. Sila tunjukkan saya. Sebab orang Cina bila dia minum arak, dia tahu bila dia mabuk dia tak drive, dia panggil Grab. Satu untuk elakkan daripada traffic block juga, polis boleh tunggu kan. So kami tahu bila dia tak ada bagi jawapan yang meyakinkan, last dia keluarkan satu buku import dari Australia. Tajuk dia This is the Truth, inilah kebenaran. Saya pun kata, ya betul, tajuk dia berkenaan dengan sains. Saya bilang microbiology. Bila buka-buka bab pertama cerita tentang embryology dalam Al-Quran, perkembangan bayi dalam rahim ibu. Memang kena lah, saya biologi. So tengok, ada segolongan Muslim, dia bawa Al-Quran pergi interview Profesor Kidmore, Kanada, profesor yang paling tersohor dalam bidang embryology. Dan dia tanya Prof, cuba tengok ayat-ayat Al-Quran ni sama dengan apa yang Prof punya research tak? Lepas tu Prof tengok, dia sebut apa? Bentuk-bentuk setiap peringkat yang disebut dalam Al-Quran jitu tepat dengan apa yang dia dapat tengok dalam ultrasound yang baru muncul pada zaman itu. So saya sebagai seorang saintis yang jiput kan, yang amateur kan, macam mana saya nak nafikan seorang prof punya claim kan? Dia dah kata benda tu tak jitu tepat, siapakah saya untuk menafikan dia? Tanpa ego, saya terima benda tu datang daripada satu kuasa yang besar. Saya tak iktiraf sebagai Tuhan kan, sebab saya masih atheist. Lepas tu ada seorang labmate, rakan semamang, dia perkenalkan saya kepada Lim Ji Sun, sifu saya lah. Kenalkan Lim Ji Sun kan. Saya pun okey, nama dia sangat pelik, tapi tak apalah, saya pergi jumpa dulu. Appointment bila? Jumaat tengah hari pukul 1 dekat Fakulti Undang-Undang, Cafeteria.
Dia pergi ke kafeteria, dia jumpa saya, dia salam dengan saya, dia kata, okey, kau duduk dulu. I tahu mesti muskilnya. Kenapa I ni pasti kat sini, sedangkan masa ni waktu mereka tengah sembahyang Jumaat. Dia kata, saya ni datang dari Melaka. Okey, bila saya travel, ada satu benda yang mustahil macam you nak tahu tentang Islam, saya boleh tangguhkan saya punya sembahyang dan sekalikan dengan sembahyang petang nanti. Asallah kan. Saya rasa, okeylah Tuhan ni. Dulu tersebut sikit-sikit haram, sikit-sikit berdosa, kan? Sekarang bagi diskaun lagi. Ada diskaun. Empat jadi dua. So saya kata, okey. Lepas tu dia kata, nama saya Lim Ji Sun sebab dia dah elok dah. Nama dah Islam dah. Sebab Lim, nama keluarga tak ada maksud. Jui adalah menuju. Sun adalah berjaya. Maksudnya hayya la falah, menuju kejayaan. Nama Lim Ji Sun bermaksud hayya la falah, menuju kejayaan. Alhamdulillah. Dia kata memang tak elok, maka dia simpan lepas Islam. Dan dia kata dia punya Jui itu bukan setakat nama biasa, tapi nama generasi yang ke-26 dekat hierarki di China. Okey, so dia punya sepupu semua Jui. Nama generasi untuk Lindan ada tak? Lindan, nama generasi? Tak ada lah. Kan? Dia hanya ada nama keluarga dengan nama sendiri. Mana yang datangnya nama generasi? Tak ada. Sedangkan orang China pun tak ikut, tapi Brother Lee masih ikut. Saya pun Alhamdulillah, saya terapkan dalam hidup saya. Saya namakan anak saya Ajwat Khaw Hwang Kai dan Amza Khaw Hwang En. Hwang adalah nama generasi mereka ikut urutan dekat China. Saya nak bawa imej saya di masyarakat ataupun keluarga saya, nak tunjuk bukti kepada ayah mak saya ni lebih Cina dulu, Cina lagi daripada dulu. Saya bukan masuk Melayu, saya masuk lagi Cina daripada dulu. Alhamdulillah. Jadi dia terangkan lagi, Islam agama yang syumul, semua ada, politik ke, kesihatan ke, undang-undang ke, sains ke, semua ada. Ada agama yang semua ada tak? Yang ajak kita macam mana tertik kuku, macam mana nak bercukur, ada tak? Tak ada. Hanya Islam je. Macam halal, macam ni haluan lah. Ada dia punya kluster-kluster, belia dan rekreasi, wanita dan keluarga, kan, untuk yang dakwah, semua ada. Alhamdulillah. So NGO macam ni, NGO yang hebat. Agama macam ni lah, agama yang hebat. Bila banding-banding, nampak dia memang okey. Lepas tu dia kata, Tuhan dalam Islam, Tuhan yang tak lupa untuk beri nama kepada diri dia. Dia namakan diri dia Allah. Sebab apa Allah? Sebab alif lam lam ha, al ilah, the God. Bukan a God, the God. Beza tak? Sangat beza. Okey, tak ada peluang untuk nak cari yang lain. Dia memang ahad, satu, Esa. Lepas tu, apa maksud dia lagi? Dia kata Allah menamakan sendiri dia sebagai Allah, supaya orang tak sebut dalam bahasa Inggeris God. Kalau God, adakah G besar ataupun G kecil? Beza tak G besar, G kecil? G besar kita tetap hari boleh sembah, G kecil kita boleh pilih mana satu kita nak sembah. Kalau kita letak S di belakang, ramai Tuhan, kan? Lepas tu kita letak DESS di belakang, Goddess, dia jadi berjantina, jadi perempuan. Bila Allah, full stop, tak boleh ada laki perempuan, tak boleh jadi ramai. Inilah Allah kenapa dia punya wisdom untuk letakkan nama dia sebagai Allah. Dan dia namakan agama dia Islam. Apa maksud Islam? Apa maksud Islam? Ramai kita sudah skor A dalam SPM kita, pendidikan Islam. Tapi apa maksud Islam? Cuba jawab dalam satu ayat untuk dapat 10 mata, 10 markah. Boleh? Agak susah juga kan? So kita kena pegang satu je definisi dia, iaitu daripada aslama, salima, salam.
Aslama, serah diri, tunduk, patuh. Salima, ikut dalil yang sahih. Okey, Quran, Sunnah, Hadis. Dan salam, aman, harmoni, sejahtera. Maka Islam bermaksud penyerahan diri sepenuhnya kepada pencipta Tuhan yang satu, iaitu Allah, dengan mengikut dalil yang sahih bagi mencapai kesejahteraan. Ada tak satu nama agama lain yang begitu statik, yang komplit macam tu? Ada tak? Kita berjumpa, kita salam, kita sebut apa? Salam sejahtera ke atas kamu. Kalau hari ini orang putih kata good afternoon, tuan baru keluar dari rumah gaduh dengan bini, apa yang ikut sana? Muka masam, kan? Tapi bila kita kata may peace be upon you, sejuklah hati. Hanya Allah ada wisdom ini, dan bila dia bagi tahu kita, kita kena pakai dan akan ada keistimewaan dalam hidup kita. Dan juga last sekali, dia bagi saya, balik ini bagi saya satu kayu ukur, satu scanner. Scanner ini dia kata you pegang benda ni sampai ke nanti bila nanti you tak akan sesat. Scanner ni adalah Al-Quran, adalah surah Al-Ikhlas. Dia kata, okay, you tengok itu, oh, macam Tuhan nak, you scan dia. Kalau you rasa dia Tuhan, you scan dia. Kalau dia pas ayat pertama, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, Esa, maka you pergi scan dengan ayat kedua, Allahu Samad. Dia bukan semua benda bergantung kepada dia, sebab dia yang menciptanya semua. Okay, kalau boleh pas lagi, you pergi ke ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tak diperanakan, dia tak beranak. Okey, so yang inilah yang Kristian banyak sangkut. Sebab ada konsep anak. Kalau ada anak dengan ayah, mana lebih besar dan mana lebih berkuasa, dan mana nak lawan, okey. So kalau boleh lepas lagi, dia tak ada anak, tak ada bapa, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita bila pejam mata, semua bayang-bayang yang datang juga minda kita, yang kita boleh bayangkan, semua bukan Tuhan. Sebab Tuhan tak pernah bagi kita deria untuk merasai bentuk dia. Dia bagi kita 5 deria, tak ada satu deria boleh sense dia. So inilah yang jadi kita tak boleh nak tahu apa bentuk Allah dan di mana dia. So bila dia cerita punya semua ni, bila saya yakin, saya teruskan saya punya la ilaha pada saya umur 9-10 tahun waktu saya kecil, dengan ilallah Muhammad Rasulullah pada tahun 2005 Maulidul Rasul. Tapi ialah Maulidul Rasul kan, tak boleh nak register dekat Jawi lah masa tu, Jais Jabatan Agama Selangor Gombak. Kena tunggu seminggu lagi baru boleh masuk, boleh daftar. Jadi Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak perkongsian saya. Harap-harap dapat bagi menyuntik sikit semangat. Okey, dan juga untuk siapa-siapa yang dah biasa dapat vaksin dapat 3 jarum kan, ini vaksin lagi kuat. Vaksin untuk supaya tak murtad. Okey, kita memang perlu terutamanya saudara-saudara baru, sebab bila saya ambil syahadah, first thing syaitan datang dah, you akan menyesalnya, you mesti akan menyesalnya. Tengok sekarang apa pun tak makan, apa pun tak boleh minum, macam itulah, tak boleh berjudi, you sedih cari masalah. Dia tu gosi. So kita bila pegang scanner ni, insyaAllah kita boleh sampai bila-bila tak akan keluar Islam. Yang baik-baik semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada tersinggung hati atau kesesatan saya minta maaf. Kalau kata ada rezeki, insyaAllah kita jumpa pada masa depan. Harap-harap kita pada bulan Ramadan ni Allah gunakan kita Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Wa akhir dawana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.